Kalau kita tengok seorang pemain bola, ramai yang nak jadi macam diorang. Gelecek sana, gelecek sini, skor gol, kaya pula itu. Tapi korang jangan tak tahu yang pemain bola ni sebenarnya ada satu benda yang diorang paling takut, iaitu kecederaan. Kecederaan ni boleh jadi macam-macam. Boleh jadi ringan, boleh jadi berat. Dan boleh jadi kalau kena kecederaan ni, diorang boleh terus gantung boot diorang. Jadi dalam video hari ni, kita nak tunjukkan 5 kecederaan yang paling biasa pemain bola dapat. Tengok video ni sampai habis. Baik, terima kasih kerana kembali di Al-Amin Terapi Saraf Channel. Yang mana Al-Amin Terapi Saraf Channel sekarang ni, kita nak tunjukkan banyak video-video menarik. Tak kisahlah berkaitan dengan sejarah ke, berkaitan dengan sukan ke, politik ke. Janji benda tu menarik dan kita boleh ambil pengajaran daripada dia. So, sebelum kita nak start video kita hari ni, kita nak kudus sikit dekat Pusat Terapi Saraf Al-Amin. Yang mana Pusat Terapi Saraf Al-Amin adalah satu pusat terapi yang menyediakan khidmat urutan saraf dan elemen tulang. Kalau korang ada masalah sakit badan, sakit sendi, sakit otot, tak kira lah bagaimana, kaki ke, belakang ke, tangan ke, jadi sakit-sakit berkaitan dengan badan, sakit-sakit berkaitan dengan luaran ni, boleh hubungi Pusat Terapi Saraf Al-Amin kalau korang nak dapatkan servis urutan saraf dan elemen tulang. Kita beroperasi sejak 2015 dan lebih 10,000 pelanggan ataupun pesakit yang dah cuba khidmat urutan saraf dan elemen tulang yang disediakan oleh Pusat Terapi Saraf Al-Amin. Nombor telefon ada dekat skrin. Kalau sempat boleh pause, kalau malas nak pause boleh klik link di description. InsyaAllah admin akan bantu anda untuk appointment. Jadi jom, kita tak nak buang masa lagi. Jom kita tengok video ni. Yang pertama sekali, ACL. ACL ni antara kecederaan yang paling popular dan paling ditakuti oleh semua pemain bola sepak dunia. Mana tak je, kalau pemain bola ni terkena ACL, confirm paling sikit pun 6 bulan hingga setahun dia orang kena rehat. Senang cerita, paling sikit pun diorang akan terlepas setengah musim ataupun satu musim penuh. Sakit ACL ni jangan cakap lah, memang menggelitik, memang sakit. Dan kalau diorang dapat recovery pun, kebiasaannya pemain bola ni takkan dapat full potential dia macam sebelum dia kena ACL. Sebab tu kebanyakan pemain bola sepak yang kita tengok, dulu power, dulu hebat, boleh gelecek, boleh skor, kira terror lah. Tapi bila kena ACL dia, rehat, kemudian recover balik, diorang takkan dapat potensi yang sebenar diorang. Diorang takkan dapat jadi yang sebelum tu. Kebanyakannya macam tu yang kita nampak. ACL ni apa sebenarnya? ACL ni adalah ligamen yang menstabilkan lutut. Ramai sebenarnya ingat ACL ni hanya berpunca daripada tiga ganas. Memanglah tiga ganas tu salah satu punca, tapi tu bukanlah satu-satunya punca. Kadang-kadang pemain just nak tukar arah sahaja. Diorang mungkin lompat, diorang mungkin pusing sebab nak tukar arah tapi salah landing. Tiba-tiba bunyi pop dekat lutut. Member terus rebah sampai pegang lutut. Menjerit tak payah cakap, meraung tak payah cakap, memang sakit. Memang betul-betul sakit gila punya. Ramai pemain-pemain hebat dah rasa dah apa dia ACL tu. Sebut je, Virgil van Dijk, Zlatan Ibrahimovic, bahkan Neymar sendiri pun dah pernah kena. Kalau korang betul-betul nak tahu apa peritnya ACL ni, try lah pergi tanya diorang. Korang confirm dapat jawapan daripada diorang. Yang kedua, hamstring koyak. Korang pernah tengok tak? Satu player speed laju gila, tiba-tiba dia berhenti, dia terjatuh, dia pegang belakang peha. Itu mungkin tanda hamstring dia tengah koyak. So hamstring ni adalah satu otot di belakang peha yang bekerja keras setiap kali player tu memecut. Kalau kita overuse, guna terlalu lebih, otot ni akan jadi sangat penat. Bila dia terlalu penat, dia akan hantar terus surat resign. Itu yang player tiba-tiba notis 24 jam je dia bagi. Masalah hamstring pun memang selalu terjadi. Dan masalah hamstring ni kalau dia recover, jangan ingat dia tak boleh datang balik. Sebab masalah hamstring ni adalah masalah yang berulang. Dia dah macam ada rekod dekat bahagian pangkal peha kita. Dan biasanya pemain yang ada sejarah masalah hamstring ni, dia susah untuk dapat potensi penuh dia. Tengok je lah player macam Michael Owen. Dulu cukup punya power. Bila dah injured sekali, korang tengoklah sendiri dia main macam mana. Bukan nak salahkan dia, tapi kadang-kadang kecederaan tu memang menghantui dia sampai bila-bila. Kecederaan ketiga, buku lali terseluruh. Kecederaan ni mungkin selalu dan biasa berlaku dekat pemain bola sepak. Cukup sekadar terpijak kaki lawan ataupun salah landing masa melompat. Buku lali terus bergalih keadaan dia. Keadaan ni terjadi disebabkan ligamen di sekeliling buku lali tu dia meregang ataupun terkoyak. Jadi dia akan menyebabkan kesakitan tu berlaku lah. Korang jangan ingat pemain-pemain biasa dia selalu kena masalah buku lali terseluruh ni. Pemain sehebat dan sekelas Lionel Messi pun pernah kena. Dan bila kena kecederaan buku lali ni, memang kena rehat jugalah dalam beberapa game. Tapi mujurlah kecederaan buku lali ni dia tidaklah terlalu berat macam ACL. Tapi jangan pandang rendah sebab setiap kecederaan kalau tak dirawat dengan betul memang akan jadi berat dan silap-silap korang boleh gantung boot lepas tu. Nombor 4, tarikan otot pangkal peha. Yang ni mungkin orang tak ambil serius sangat. Padahal setiap kali kita buat hantaran jauh ataupun shoot kuat, otot peha tu akan bekerja dengan sangat-sangat keras. Antara pemain yang terkenal mengalami masalah ni macam KDB ataupun Jack Grealish. So bila dah kena, dua-dua terpaksa keluar, terpaksa rest, terpaksa tengoklah member main bola dalam padang tu. Awak duduklah kat tepi padang. Walaupun kecederaan ni mungkin orang tak pandang serius sangat, tapi ada satu benda yang menyakitkan hati.
berkenaan dengan kecederaan ni, iaitu kecederaan ni sangat-sangat mudah untuk berulang. Yang kelima, gegaran otak. Kecederaan ni mungkin korang tak nampak secara fizikal, mungkin tak nampak lukanya, tapi kesannya boleh jadi sangat-sangat berat. Benda ni berlaku apabila kepala menerima hentakan yang kuat. Mungkin korang nak menanduk, tanduk bola tu kena hentakan yang kuat, ataupun berlaga sesama player kan. So dua-dua player mungkin melompat kemudian berlaga dia punya kepala pun boleh jadi. Ataupun korang melompat kemudian landing jatuh kepala dulu dekat rumput, dekat tanah tu pun boleh jadi masalah ni. Senang cerita, gegaran otak ni berlaku apabila kepala kita menerima impak yang cukup kuat. Tak kisahlah dari sudut nak pelanggaran ke, landing ke, tapi kepala kita menerima gegaran yang cukup kuat menyebabkan gegaran otak berlaku. Antara kes yang paling popular yang pernah berlaku dalam sejarah bola sepak, dan kita sebagai peminat bola sepak mesti kenal punya player ni, siapa lagi kalau bukan Peter Cech, penjaga gol daripada negara Republik Czech dan bermain untuk pasukan Chelsea. Legenda Chelsea ni guys. So satu hari pada tahun 2006 dia tengah main untuk pasukan Chelsea, kemudian dia bertembung dengan player lawan, mengalami gegaran otak. Selepas tempoh recovery tamat, dia datang balik dekat padang, tapi dengan satu topeng ikonik yang kita kenal sampai sekarang. Memang kalau kita tengok Peter Cech, dia dengan topeng dia, dengan helmet dia, so memang kita tahu itu adalah Peter Cech. Jadi itulah 5 kecederaan yang paling dan sering dialami oleh seorang pemain bola sepak. Bola sepak ni memang nampak seronok, memang nampak best, memang nampak menghiburkan. Tapi di sebalik keseronokan itu ada risiko yang perlu ditanggung oleh pemain-pemain bola sepak. Dan macam saya cakap tadi, risiko ni boleh jadi ringan dan kadang-kadang boleh jadi berat. Berat tu sampai tahap player tu sendiri kena gantung boot dan tak boleh main bola sepak lagi. Walaupun ada player-player yang hebat yang boleh datang balik ke padang lepas kecederaan yang panjang, tapi kebanyakan pemain-pemain ni gagal capai potensi penuh dia macam sebelum dia injured dulu. Lepas injured, potensi dia akan merudum, prestasi dia akan jatuh, dan itulah risiko yang paling player-player ataupun pemain-pemain bola sepak ni takut. Okay guys, terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Kalau korang suka video ni, please tolong tekan butang like, tekan butang subscribe dan komen. Kalau korang ada cadangan ke, nak komen apa-apa ke, mana dah tahu video seterusnya boleh datang daripada cadangan korang. Kalau korang perlukan urutan saraf dan elemen tulang, please cari pusat terapi saraf Al-Amin. Sekali lagi kita tinggalkan nombor telefon. Kalau korang malas nak pause, boleh klik link di description. Dan terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Ingat selalu, Al-Amin Terapi Saraf, sihat itu nikmat. Assalamualaikum.